Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita masuk bab perbezaan di antara masyarakat Arab jahiliyah berkenaan dengan akidah dengan apa yang Allah turunkan dalam kitab Al-Quran. Dahulu kita dah tengok dah titik-titik persamaan, dan malam ini sambungan titik-titik perbezaan. Perbezaan yang ketara yang kita dah tengok siri sebelum ini ialah perbezaan dari segi akidah, iaitu masyarakat Arab jahiliyah berkeyakinan bahawasanya ilah itu berbilang-bilang. Allah pun mereka percaya, dan mereka percaya Allah berikan tugas khas kepada selain Allah, iaitu golongan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan muqarrab. Golongan muqarrab mereka mengatakan Allah anugerahkan pasal mereka ini daripada golongan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, dari segi latihan rohani dia, dan juga dari segi latihan mujahadah dia, bawa diri dia, mengurangkan nafsu dia untuk menaikkan wahyu, maka Allah bagi anugerah. Selepas mereka mati pun mereka mula buat amalan-amalan tambahan. Dia kata memandangkan masa hidup mereka Allah muliakan, bila mati pun Allah muliakan dengan memberi. Yang pertama, Allah memberi kuasa-kuasa khas dari segi mengurus. Kuasa-kuasa khas dari segi ada kuasa kudrat untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk menyempurnakan hajat. Mereka mengatakan golongan-golongan yang rapat dengan Allah, yakni wali-wali Allah ataupun nabi-nabi, setelah mereka mati, mereka wafat, maka mereka ada kuasa yang penerusan kuasa-kuasa yang ajaib, yakni mereka Allah anugerahkan boleh selesaikan masalah dan boleh menyempurnakan hajat, sama ada di kawasan-kawasan tertentu, urusan-urusan tertentu, ataupun waktu-waktu tertentu. Tiga keadaan mereka ada kudrat. Mereka rasa pasal mereka ini alim, mereka ini ada banyak jasa sangat masa hidup. Bila mereka mati, kononnya golongan-golongan muqarrab ini ada kuasa tambahan, kuasa khas daripada Allah, iaitu boleh menyelesaikan hajat atau boleh menyempurnakan hajat pada kawasan-kawasan tertentu. Ini abang kawasan. Kawasan-kawasan jagaan dia berkuasa. Begitu juga dengan urusan-urusan tu. Dia pakar dalam menyembuhkan penyakit ke, menyelesaikan apa-apa masalah, ataupun menyempurnakan hajat untuk urusan-urusan tertentu. Ada perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan, dia boleh selesaikan masalah ataupun dia sempurnakan hajat. Dan juga satu keadaan lagi, dia boleh menyempurnakan hajat ataupun menyelesaikan masalah di masa-masa tertentu. Ni mereka, maka mereka pun menyerulah ruh-ruh yang muqarrab tadi, ruh nabi ke, ruh wali ke, dengan tujuan boleh selesaikan masalah mereka atau boleh sempurnakan hajat mereka. Itu pertama kita belajar di sini. Yang kedua, dari segi syirik, mengambil syafaat. Mereka merasakan bila mereka orang yang rapat dengan Allah tadi, mereka yang mujahadah tadi, dengan mereka yang latihan rohani banyak tadi, bila mereka mati, bukan mati sia-sia, Allah anugerah khas kepada mereka dari segi
boleh memberi syafaat kononnya. Mereka mengatakan syafaat yang mereka boleh tolong ialah dari segi syafaat mahabbah, syafaat kasih sayang. Allah sayang sangat mereka kerana mereka atas dunia dahulu, mereka mujahadah tinggi, mereka latihan rohani kuat untuk rapat dengan Allah. Bila mereka mati, kononnya mereka boleh memberi syafaat kepada orang yang menyeru mereka masa mereka dah mati. Orang hidup pergi seru mereka dengan kasih sayang sangat Allah kepada mereka, maka mereka boleh beri syafaat kononnya. Ini kesyirikan, memohon syafaat. Sedangkan Allah kata syafaat ialah bil izni, bukannya qaryah ataupun syafaat jenis mahabbah, syafaat takut ataupun syafaat kasih sayang tidak ada. Dalam agama, dalam Islam, dalam Al-Quran ialah syafaat bil izni. Mesti setiap syafaat mendapat keizinan Allah. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Yang kita baca ayat kursi dah. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Maknanya semua sekali syafaat mesti mendapat izin Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah bagi syafaat. Jadi tak payahlah dengan menyeru wali ke menyeru roh nabi. Tak payah, tidak dibenarkan sama sekali, kerana bila menyeru roh-roh ini dia menjerumus pada syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua keadaan syirik. Syirik dari segi kuasa tasarruf tadi, yang kedua syirik dan syafaat, dan yang ketiga kita dah belajar dah minggu sebelum ini juga, syirik dalam ilmu. Pasal yang tahu benda gaib hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi golongan-golongan yang arak jahiliah ini mereka merasakan golongan-golongan yang rapat dengan Allah tadi, yakni ruh nabi dengan ruh wali tadi, mereka merasakan tahu benda gaib. Tahu benda gaib maknanya bila mereka ada masalah, bila mereka ada hajat, maka mereka berkeyakinan orang yang mati tadi boleh menyelesaikan masalah mereka dan boleh menyempurnakan hajat mereka dengan cara mereka boleh bertindak balas dalam kubur. Kononnya mereka tahu hal-hal orang yang menyeru mereka. Mereka tahu bila penyeru-penyeru mereka datang dalam kubur, dia tahu. Maka bila dia tahu, dia boleh bertindak balas ketika itu. Yakni dia boleh, kononnya boleh berdoa dengan Allah. Wahai Allah, ini orang yang rapat dengan aku, banyak jasa dengan aku, maka dapatlah apa-apa, selesailah apa-apa masalah dia, ataupun selesaikan masalah, sempurnakan hajat dia. Dia rasa, dia reka orang yang mati tahu hal gaib tentang keinginan dia atas dunia ini. Sebab itu dia pergi ke kubur-kubur. Kononnya orang dalam kubur itu dapat mengetahui apa isi hati dia. Bukan saja tahu, boleh bertindak balas, boleh menyelesaikan segala hajat dia atas dunia. Orang mati yang ada keramat tadi boleh selesai segala masalah dunia ni. Ada masalah sakit ke, masalah keluarga ke, boleh selesai, boleh aktif, boleh cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh minta izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hajat. Mereka tak, orang dah mati boleh mendengar seruan-seruan mereka. Ini syirik dalam ilmu. Maka itulah yang ketiga minggu lepas itu kita dah belajar. Dan mereka sangka bila wali itu mati, mereka masih boleh mendengar seruan mereka yang hidup. Ini adalah syirik fil ilmi atau syirik ilmu. Pada mereka, kalau dah jadi seorang wali, tentu akan tahu ilmu gaib. Sedangkan Nabi sendiri tidak tahu ilmu gaib, apatah lagi seorang wali. Hanya Allah saja yang tahu perkara gaib. Oleh kerana mereka rasa Tok Wali tahu perkara gaib, maka mereka minta pertolongan kepada Tok Wali. Salah faham berkenaan, wali ini juga akan berangkat kepada salah faham tentang Nabi dan malaikat juga. Betul dengan malaikat. Itulah kekeliruan manusia tentang wali, nabi dan malaikat. Lemah sekali lagi. Susah nak bernapas. Jelas itu yang kita dah siri sebelum ini. Itulah titik tolak perbezaan dia. Cuma sekarang ini kita terfikir, kenapa berlaku sebegini rupa? Kenapa berlaku syirik dalam kuasa, kudrat? Kenapa berlaku syirik dalam memohon syafaat? Kenapa berlaku syirik dalam ilmu tadi? Kenapa perkara-perkara ini berlaku? Sedangkan orang Arab jahiliah berada di Mekah.
tanah yang suci. Nak kena pakai ihram dah, kena ada dia punya semua sekali terjagalah dekat dengan situ, dekat pula dengan Kaabah. Lalu bagaimana mereka boleh tersesat? Mereka sesat kerana mereka samakan kerajaan dunia dengan kerajaan Allah Ta'ala. Kitab ni kata, kenapa orang Arab jahiliah ini sesat sedangkan mereka duduk di Mekah? Ada Kaabah di sana, mereka buat segala kebaikan kat sana. Kenapa mereka boleh terkeliru ataupun samar dengan perkara-perkara ini? Maka pengarang kitab ini mengatakan mereka tersesat kenapa? Kerana mereka menyamakan, akal mereka menyamakan apa yang mereka pandang, apa yang mereka lihat atas dunia sama dengan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa macam ini? Kenapa mereka samakan akal mereka? Kerana mereka tak kenal Allah yang sebenarnya. Kenapa mereka tak kenal Allah? Mereka tidak ada kitab. Yang memperkenalkan Allah ialah Allah memperkenalkan diri dia sendiri menerusi kitab dia. Memandangkan dia tak ada kitab sebagaimana orang Nasara, sebagaimana orang Yahudi. Mereka tak tahu tentang kerajaan Allah sebenarnya. Mereka tahu Allah berkuasa, mereka tahu, tapi pentadbiran Allah mereka tak tahu. Pasal mereka tidak ada kitab Al-Quran. Jadi mereka jahil, itu dipanggil jahil wahyu. Segala tindak tanduk mereka bukan berdasarkan wahyu, pasal mereka tak faham Al-Quran, mereka tak ada kitab. Jadi kalau masyarakat kita pun tak faham Al-Quran, maka segala tindak tanduk kita, terutamanya perkara-perkara akidah, maka kita akan bertindak tidak selari dengan kitab Al-Quran. Kerana kita tak kenal Allah, maka kita pun khawatir, takut-takut kita pun berfahaman seperti mereka ini, mengaitkan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia ini. Kalau dalam kerajaan dunia, pasal mereka fikir, orang Arab jahiliah fikir dengan akal dia. Dia kata Allah, perkara-perkara besar memang Allah, tapi perkara-perkara kecil ini dia kata merasakan memadai dengan orang yang muqarrab tadi, orang yang rapat dengan dia saja yang urus tabir perkara-perkara kecil ini. Itu titik perbezaan dia. Maka pasal kerajaan dunia, mereka lihat pentadbiran dunia semacam itu. Kalau raja, benda-benda besar, raja ke, Perdana Menteri ke, berkuasa. Perkara-perkara kecil mereka mengatakan raja dan PM ini sibuk, maka memadai dengan orang-orang bawahan saja. Mungkin menteri-menteri, mungkin wakil rakyat, mungkin juga JKK ke, ketua kampung macam CNN kita ke, projek-projek 10,000 ini pandang dia saja. Projek 100,000 ke bawah ini takkanlah PM nak kontrol. Memadai, dia kata pengurusi JKK sajalah. Maka kita punya mantan ketua kampung pun buatlah projek-projek kecil. Dia fikir macam tu. Dia fikir Allah pun macam itu. Dia kata kalau benda-benda besar Allah jaga, Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah bagi rezeki. Tapi kalau benda-benda keselamatan padang pasir ke, keselamatan wadi ke, lembah-lembah tu ke, keselamatan laut, sungai, memadai dengan penjaga-penjaga kawasan saja. Wali-wali yang berkuasa di kawasan tu jaga itu saja. Mereka pun, bukan mereka juga, mereka pun mendapat keizinan Allah kononnya. Allah bagi kuasa. Sebab itu mereka muqarrab dengan Allah, maka Allah bagi tugas khas dengan mereka ini, jaga kawasan-kawasan tentu, jaga urusan-urusan tu, jaga masa-masa tentu. Maka mereka pun atas dasar ikhtiar ini, dia kata Allah juga izinkan. Sebab itu bila mereka buat talbiyah untuk Kaabah tadi Allahumma labbaik semua sekali, la syarika, jangan mensyirikkan Allah. Nabi kata, cukup, jangan sambung lagi. Mereka sambung lagi. Illa syarikalah, kecuali jangan mensyirikkan huwa laka, bawah penguasaanmu Allah. Mereka boleh syirik, tapi syirik yang kamu benarkan wahai Allah. Mereka tambah, boleh syirik, tapi syirik yang Allah izinkan. Sama dengan kita tak? Kita mengatakan boleh syirik, boleh jumpa bomoh, boleh jumpa perkara-perkara gaib dengan alasan ikhtiar Allah juga. Allah bagi juga dengan dia. Benda-benda luar asbab, pergi jumpa bomoh-bomoh ataupun pergi jumpa dengan wali-wali keramat tadi, roh-roh tadi, puja tadi, dia katakan ini pun ikhtiar Allah izin juga, dia kata. Sama tak? Orang Arab jahiliah tak ada pun dia kata kecuali illa syirik, kecuali syirik yang
huwalaka, yang kamu, lingkungan kamu izinkan wahai Allah. Dan talbiyah dia lafaz talbiyah tu macam itu, berbeza sikit, dia tambahan bid'ah, maka itulah perkara-perkara baru dalam agama. Jadi punca asasnya kerana mereka tidak ada wahyu, mereka tak faham wahyu. Jadi orang kita pun kalau tak faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran mereka baca saja, mereka akan terjumus ke lembah kesyirikan yang semacam ini. Tetapi diberikan urusan kecil-kecil pada orang-orang bawahan dia. Tapi tidaklah sama kerajaan makhluk dengan kerajaan Allah. Mereka pun tidak belajar agama. Itulah sebabnya kerosakan kepada mereka. Begitu juga akidah masyarakat rosak kerana mereka tidak belajar agama. Yakni mereka tidak belajar ilmu wahyu Allah. Nah, pandangan ulama besar dia kata, contoh dia kata beginilah, nak faham contoh dia, orang yang tidak faham wahyu ini, contoh dia ialah rumah kosong. Bila rumah kosong, nah, tuan tak ada, apa jadi? Maka labah-labah akan buat sarang. Di depan pintu pun dia buat sarang, dalam bilik pun dia buat sarang, ruang tamu dia buat sarang, dapur lebih lagi sarang. Kenapa labah-labah buat sarang? Nak memerangkap binatang-binatang masuk, dia nak makan binatang-binatang tersebut, maka labah-labah buat sarang. Ini rumah kosong. Begitu juga dengan orang yang tidak ada wahyu, orang yang tak faham Al-Quran, orang yang tidak bertadabbur Al-Quran, orang yang tak nak beramal dengan Al-Quran, maka golongan-golongan ini siapa dia? Yang buat sarang. Syaitan-syaitan akan masuk buat sarang. Syaitan penuh dalam kita ini dengan syaitan-syaitan menjadi teman setia kita. Ini masalah ni. Rumah kosong, labah-labah masuk buat sarang. Orang kosong wahyu, syaitan akan menjadi teman setia dia. Dalil dia ayat Quran. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak mengaji Quran, sesiapa yang tak nak mengambil pengajaran Al-Quran, maka Allah akan hadiah ikatnya dengan seekor syaitan, dan fahuwalahu qarin, nama syaitan ini menjadi teman setia dia. Wa innahum liyasuddunahum anis sabil, tugas teman setia tadi halang dia daripada buat kebaikan. Maka yang bersarang tadi, yang bersarang dalam dada kita tadi, macam labah-labah rumah kosong tadi, syaitan akan halang kita buat baik. Jangan buat baik, tangguh. Ini lama lagi ni, isyak lama lagi, lepak dulu. Maghrib lama lagi, bakar sampah dulu, lama lagi dia kata. Sempat lagi dah. Dia mempermain-mainkan, dia menangguh-nangguhkan. Pasal apa? Pasal nak buat baik, ditangguhkan. Jangan datang awal. Datanglah masbuk manjang-jangan. Tengok ni syaitan ni. Jadi Jumaat tu masbuk manjang je. Dia bahaya Kena bertaubatlah kalau kesalahan siapa dia lah. Ini untuk pengajaran lah. Walaupun kita sendiri pun kita kena terima. Kita kena banyak-banyak istighfar. Pasal apa? Kesalahan kita bab ni. Maka syaitan tadi dah fawalahu wa innahu yasuddu ma'in sabi wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan dia buat jahat nampak baik. Ini masalah lagi ni. Dia buat jahat, dia buat tak betul, dia tangguh. Dia kata, tak apa, esok boleh lagi. Tak apa tak datang kuliah malam ni, besok ada lagi. Tak apa tak mengaji malam ni, besok lagi. Dia kata, tidak apa. Pasal dia rasa, dia buat jahat, dia bertangguh. Dia rasa, ada peluang lagi. Dia rasa itu, ada petunjuk, tidak ada masalah apa. Itulah peranan syaitan tadi. Maka, umpama macam itulah. Punca dia tidak ada wahyu saja. Pasal apa? Pasal syaitan ini akan buat perkara tadi. Halang kita buat baik, dan bila kita buat jahat, nampak baik. Nampak ada peluang lagi buat lain kali. Itulah peranan syaitan. Pasal apa? Pasal syaitan ini, dia duduk dengan kita. Dan dia tak pernah rehat walaupun seminit, sesaat. Tiap-tiap masa dia bisik aja dia. Wahai kawan buat tu, wahai kawan buat ni. Buat dia, halang buat baik, dan kalau buat jahat nampak baik. 24 jam dia buat kerja. Pasal dia tak tidur, dia tak nak kerja syaitan ini. Pasal guru dia dulu, iblis dulu, tak kerja 24 jam. Kerja dia menyesatkan kita untuk bawa kita bersama-sama dengan dia duduk dalam neraka jahanam. Itu yang dia bersumpah dengan Allah. Wahai Allah, aku akan pastikan sebahagian besar hamba kamu akan bersama-sama aku duduk dalam neraka jahanam. Dia yakin sebahagian besar manusia ini akan ditipu oleh syaitan. Pasal apa? Pasal dia 24 jam tak kerja buat. Kerjaan dia
Bisik saya kita supaya ikut dia. Tangguh. Dan buat jahat nampak baik. Itu bisikan dia. Tapi kita, manusia ini jarang-jarang. Manusia ni jarang-jarang. Banyak kerja dah. Kerja waktu ni ada. Ada sibuk dengan mancing lah kan. Ada sibuk dengan berkebun, tanam bela ayam, tanam buah keberani. Tapi kalau tak leka tak apa. Bila masuk waktu orang azan pun, syaitan bisiklah. Tak apa. Cuaca macam ni. Dia berbagai-bagai bisikan ya. Maka itulah perkara pertama. Syaitan tak pernah cuti. Manusia banyak kerja-kerjaan lain lagi. Maka terpunca dia, manusia terpedaya. Soalan seterusnya. Tadi soalan pertama. Kenapa orang Arab ni ditipu? Kenapa kita ditipu sedang kita dah mengucap semua segala? Kenapa tipu? Pasal punca dia tak faham Al-Quran, jauh sangat dengan wahyu. Jauh dengan wahyu, syaitan akan masuk ganti perkara-perkara tersebut. Semoga kita istiqamah. Soalan seterusnya, kenapa mereka boleh dapat fahaman sebegitu? Kerana mereka lihat dalam cerita gaib saja. Kerana mereka hanya, ini perkara-perkara gaib tak masuk. Perkara-perkara gaib banyak dalam kehidupan seharian ni. Perkara-perkara gaib, Allah gaib, Nabi bagi kita gaib dah. Hari akhirat gaib, semua gaib. Bila gaib, akal kita ini hanya berdasarkan benda-benda yang kita lihat hari-hari je. Itu je akal kita. Akal kita tak boleh menembusi daripada apa yang kita nampak. Itu akal manusia. Ada hijab. Tetapi nak tahu benda-benda gaib bagaimana? Nabi dah wafat dah. Hari akhirat kita terdapat benda gaib. Hanya Al-Quran. Jadi sebab itu dalam Al-Quran dia banyak cerita perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara gaib. Dari segi akal kita lah, dari segi kita dah. Logik kata logik, kalau kita belajar Al-Quran, tak baca wahyu, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim dimasuk ke dalam api, api menjadi sejuk. Tak logik dah. Daripada mana kita tahu? Kalau kita mengaji Quran, mana mungkin api boleh sejuk? Akal kita. Tapi Al-Quran ceritakan. Allah kata Nabi Ibrahim bila dilontar ke dalam api yang besar, api menjadi sejuk. Tengok. Pasal apa? Pasal kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kudrat. Begitu juga dengan apa lagi? Kisah Nabi Musa. Nabi Musa, laut boleh terbelah, boleh berjalan. Benda yang gaib, tak nampak. Daripada mana kita dapat cerita ini? Semua cerita-cerita gaib tentang kudrat Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tak baca Quran, tak dengar Quran, tak faham Al-Quran, kita tahu cerita-cerita gaib, cerita-cerita luar biasa begini. Begitu juga dengan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini surah yang kita baca setiap malam Jumaat atau pagi Jumaat. Tetapi kita marah, kononnya kita sunnah, kita marah orang lain yang baca Yasin pada malam Jumaat. Tetapi malam Jumaat kita Kahfi pun tak baca. Yasin jauh sekali lah. Nampak tak? Kita memperjuangkan sunnah. Sepatutnya bila kita mengatakan Yasin ini tak dalil untuk baca pada hari-hari lain pun tidak apa. Jangan spesifik pada hari Jumaat. Tetapi kita yang sunnah ini pun Al-Kahfi pun tak baca juga. Yasin pun tak baca hari lain. Mana Yasin tinggal, Kahfi tinggal, Quran ayat-ayat lain pun tinggal. Jadi mana kita ini? Di mana letaknya kita? Sepatutnya bila kita kena beramal sunnah, bacalah Yasin. Jangan baca malam Jumaat, baca malam Isnin, baca malam Selasa, baca pagi. Tak kisah, baca. Itu ayat Allah Subhanahu. Dan hari Jumaat yang sunnah, yang ada dalil, bacalah surah Kahfi. Tapi kita dua-dua kita tinggalkan. Kita okeylah, kita ni kawan-kawan kita yang lain jarang sekali buka Al-Quran. Saya itulah maknanya kena usahakan kalau kita nak betul-betul sunnah. Walaupun tak baca Yasin malam Jumaat, bacalah hari-hari yang lain. Tetapi hari Jumaat usahakan baca Yasin, baca surah Kahfi. Kenapa nak kait dengan Kahfi ini? Pasal dalam surah Kahfi banyak sekali Allah cerita benda-benda luar biasa. Pemuda Kahfi yang nak menyelamatkan akidah dia, lari ke gua, dia berdoa dengan Allah. Allah tidurkan dia 309 tahun. Tengok, akal kita logik tak logik orang tidur 300 tahun? Tak logik. Dan bila bangkit daripada tidur, tak berubah pun, mudah macam tu je.
Kalau sebelum tidur umur 33 tahun, dah. Lepas tidur pun 309 tahun pun masih lagi umur semacam itu. Tapi Israeliat punya cerita, dah. Dia bangun tidur, kuku 2-3 kaki, rambut pun sampai ke tanah, dia berjalan, semua orang lari. Itu Israeliat punya cerita lah. Tapi sebenarnya dia bila bangun tidur, mereka terpinga-pinga. Berapa lama kita tidur? Mungkin 1 malam, mungkin 3 malam. Tidak tahu tidur berapa lama. Pasal apa? Ini kudrat Allah. Jadi benda-benda ajaib macam inilah. Allah kata, aku berkuasa buat apa saja dengan kun fayakun, semua aku boleh buat. Tidak ada benda yang tak boleh aku buat. Maka bila kita percaya dengan macam ini, tidak ada lagi kita meragui kuasa Allah, maka benda besar pun Allah, benda kecil pun Allah. Sikit pun sepatutnya kita tak ragu. Maka bila jadi perkara ini, maka setiap hari, daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara, hanya Allah saja yang boleh menyelesaikan hajat. Daripada perkara-perkara kecil dunia hingga perkara-perkara yang paling besar akhirat. Allah juga boleh menyelesaikan masalah atas masalah kecil dunia ini dengan masalah-masalah yang besar di hari akhirat. Allah boleh menyelesaikan segala masalah. Allah boleh bagi syafaat dengan kita, dengan suruh Nabi kan izin bagi syafaat, suruh ulama bagi syafaat, suruh Quran. Tidak masalah bagi Allah kecuali mati dalam kalimah tauhid. Begitu juga dengan surah Al-Kahfi yang lain, dengan cerita Nabi Musa, dengan Nabi Khidir, dengan Zulkarnain. Semua sekali kisah benda-benda luar biasa. Jadi bila kita mendengar, kita sering tahu benda luar biasa Allah boleh lakukan, maka itu di antara hikmah kenapa bila kita baca surah Kahfi menyelamatkan daripada Dajjal. Kenapa? Bila Dajjal datang, Dajjal bawa benda-benda gaib, benda-benda boleh turunkan hujan, boleh pokok berbuah, ekonomi berkembang. Jadi kita ahli Al-Quran, aku sikit pun tak heran kamu wahai Dajjal, pasal dalam Al-Quran Allah bagi mukjizat ke Nabi-Nabi jauh lebih hebat daripada kamu wahai Dajjal. Nampak tak? Jadi bila kita baca Al-Quran, kita dengar perkara-perkara gaib yang Allah cerita dalam Al-Quran, maka datang perkara-perkara luar biasa yang ahli sihir buat, yang Dajjal buat, yang bomoh-bomoh buat. Langsung kita tak heran. Kita heran dengan pasal apa? Pasal dalam Al-Quran jauh lebih besar daripada apa-apa perkara yang kecil-kecil atas dunia ini. Itu hikmah dia. Maka atas hikmah dia baca Al-Quran, banyak mujizat-mujizat yang Allah ceritakan, perkara-perkara luar biasa. Kita pegang betul-betul Allah maha hebat, maha kuat, maha kudrat, maha ilmu. Itu sifat Allah. Maka aku tak percaya dengan segala sifat-sifat lain yang perkara-perkara khurafat atas dunia ini. Itu hikmah dia. Maka jadi bagi cerita-cerita gaib tadi, maka mereka dengar, orang Arab dengar cerita-cerita mengenai Allah. Mereka ada dengar yang Allah ada suruh malaikat buat kerja. Dah turun hujan, malaikat Allah turunkan, cabut nyawa Allah turunkan, meniup sangkakala Allah uruskan. Banyak tugas-tugas malaikat yang Allah suruh malaikat. Jadi orang Arab ini fikir, jadi kalau malaikat terima arahan daripada Allah, benda-benda besar, benda-benda kecil pun dia kata malaikat boleh kerja sendiri ni. Dia itu. Dia berfikiran malaikat ini boleh, dia seru boleh minta. Itu dia minta. Bila malaikat orang Arab minta, ya malaikat lah, ya Jibril, ya Mikail, berasa mereka mendengar cerita-cerita daripada tok nenek mereka mengatakan malaikat ni boleh seru. Mereka menyeru malaikat. Banyak juga masyarakat kita yang menyeru malaikat. Tak? Terutamanya ilmu ni, ilmu apa ni? Banyak orang menyuruh malaikat ni, kalau kita dulu kan, ilmu berkasih sayang ni. Nak menawan hati wanita. Banyak ni. Mereka menyuruh malaikat 44. Wahai malaikat 44, ingatlah si Fulan gadis daripada aku. Dia makan tak lalu tapi aku dia ingat. Minum tak lalu tapi aku dia teringat. Mandi dia tak basah tapi aku. Dia sebut seluruh malaikat. Dia menyuruh malaikat. Pasal apa? Menyuruh malaikat. Pasal dia mengatakan malaikat ini kerja-kerja kecil ini malaikat boleh rapat dengan Allah, maka ada keberkatan kat situ. Ini persoalannya. Maka orang Arab pun dia kata malaikat boleh buat kerja-kerja kecil ini. Bahkan orang Arab ni percaya malaikat ini anak perempuan Allah. Maka bila anak perempuan Allah, Allah rasa kasih sayang dengan anak perempuan Allah, maka mereka akan minta dengan malaikat. Itu cara dia. Pasal syaitan bisik dengan dia, wahai Fulan, minta dengan malaikat lah, malaikat boleh tolong kamu, malaikat muqarrab dengan Allah. Nampak tak? Kita pun
menyeru malaikat. Ya Mikael, ya Jibril, ya semualah. Kononnya boleh selesaikan hajat kita dengan malaikat tadi. Mereka wakil Tuhan sebagai malaikat tadi, ya. Maka mereka sangka malaikat-malaikat itu wakil Tuhan macam Perdana Menteri, wakil penghulu kampung ataupun jaga kampung. Ini dirujuk pada ni ke kampung ni. Dia kata macam Perdana Menteri wakilkan bekas ketua kampung kita lah, macam itulah. Dia kata, wahai Tumpat, kamu jagalah ada projek longkang ke, projek buat sekolah, kamu uruslah. Aku sibuk dengan urus Malaysia ini. Nampak tak? Jadi orang Arab pun fikir, oh Allah, kerja-kerja besar, kerja-kerja kecil ini, kerja jaga wadi, jaga hutan, jaga sungai ini, malaikat saja. Mereka pun seluruh malaikat lah. Ya Sayyidah, panggil lah. Ya Sayyidah, sama-sama dia. Malaikat ke apa dia lah? Wahai penghulu kawasan ke, penghulu wadi ke. Ya Sayyidah hadzal wadi, wahai penghulu wadi ini, wahai penghulu hutan ini. Mereka menyeru jin ke, malaikat ke, wali ke, untuk memohon keselamatan di pasal itu, urusan tu, masa tentu, kuasa tentu bagi pihak wakil-wakil ini. Mereka dengar-dengar saja maklumat ini kerana tidak belajar Al-Quran. Tidak ada Quran bagi mereka. Maka mereka telah salah faham. Mereka sangka yang malaikat-malaikat itu menjalankan tugas-tugas dengan bebas, dengan ikhtiar mereka. Kita pun tahu juga yang Allah berikan tugas kepada para malaikat. Tetapi tidaklah kita faham seperti yang mereka faham. Kenapa? Pasal kita belajar Al-Quran. Malaikat satu makhluk yang sangat taat dengan Allah. Dia hanya melakukan urusan bila Allah perintahkan. Bila Allah perintahkan, wahai malaikat, pergi cabut nyawa polan-polan, maka malaikat terus segera. Tanpa lewat sesaat pun, malaikat akan cabut nyawa. Itu malaikat. Tetapi malaikat tidak akan tangguh. Walaupun sesaat, malaikat akan tidak tangguh untuk cabut nyawa tersebut. Kita boleh ceritalah. Kita ceritakan kalau orang payah mati, kita mengatakan ada bela sekian-sekian, ada bela penjaga. Kononnya yang tadi tak nak bagi mati tadi, ada jin, ada penjaga-penjaga si mati. Dia belajar betul. Cek lah. Dia ada belajar apa ni? Dia belajar bela hantu raya. Hantu raya dia yang jaga nyawa dia. Sedangkan kalau kita belajar Al-Quran, satu saat pun tak boleh lewat ataupun dahulu daripada perintah Allah Subhanahu. Itulah malaikat. Tapi kita reka dengan berbagai-bagai perkara. Kononnya ada perkara-perkara lain yang boleh sambung nyawa kita tadi, atas perkara-perkara luar asbab lah. Kita pun tahu juga yang Allah tugaskan sama tadi. Tapi kita faham yang malaikat buat semua yang ditugaskan kepada mereka itu atas perintah Allah. Malaikat ni dalam Al-Quran, malaikat tidak akan berani buat selain dari yang Allah suruhkan. Inilah bahaya kalau kita tak belajar dengan betul. Begitulah orang Mekah yang tak ada kitab dan tidak ada sumber yang kukuh dan sahih. Mereka dengar-dengar saja dan buat andaian-andaian sendiri. Ini orang Arab jahiliah, mereka tak ada kitab. Jadi orang Melayu kita pun, kalau tak pernah belajar Quran, belajar memahami Al-Quran, kita cenderung pada mendengar orang-orang kata saja. Dengar cerita, cerita macam tu, ceritanya ni, kita buat cerita-cerita macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebabkan mereka boleh keliru itu adalah kerana mereka dengar yang para nabi dan wali-wali, doa mereka cepat dimakbulkan. Satu lagi keliru. Masyarakat yang menyebabkan mereka syirik ialah mereka dengar-dengar cerita. Dia kata, masa dunia dahulu nabi-nabi dan wali-wali ini makbulkan betul atas dunia ni. Pasal apa? Pasal nabi-nabi ini muqarrab dengan Allah, wali pun muqarrab dengan Allah, boleh rapat dengan Allah. Pasal muqarrab, pasal mereka ada latihan rohani, mereka kurangkan nafsu dan naikkan wahyu, mereka akan Allah bagi keramat untuk wali, mujizat untuk Nabi. Pasal untuk Nabi mujizat untuk membenarkan dia Nabi, dan keramat pasal Allah redha dengan amalan-amalan dia, maka doa mereka cepat makbulkan. Tapi selepas mereka mati, ini tambahan mereka. Selepas mereka mati, jadi kerana mereka dengar yang Nabi dan Wali cepat dimakbulkan doa mereka, maka mereka memandang tinggi kedudukan mereka, dan mereka telah memohon pertolongan kepada roh Nabi dan roh Wali walau mereka telah mati. Nabi wafat saja, Wali mati saja, maka mereka rasakan kalau mati pun mereka pergi kubur, Allah dengar, Allah berkati. Lepas tu dia pergi kubur, bawa sekian-sekian, pegang batu nisan, ya Syekh,
cucu ada masalah ni, cucu dah sebulan tak ada gaji, kena buang kerja pasal Covid ini, tolonglah selesaikan masalah cucu sekarang ini. Maka dia menyeru, kononnya bila dia menyeru macam itu, roh-roh ulama dalam kubur tadi mendengar. Pertama mendengar, mengetahui benda gaib. Yang kedua, dia boleh aktif, boleh berdoa, wahai Allah, tolonglah anak cucu aku datang jumpa aku ini, dia bawa sekian-sekian ini, dia baca sekian-sekian, maka bagilah. Dia bertawassul dengan ruh tadi. Tawassul tak dibenarkan, maka dia pun rasa macam itu, maka dia minta pertolongan itu. Mereka sahaja yang pandai melantik para wali itu. Wali pun dia tak tahu wali sebenarnya, tapi mereka saja mengelarkan wali sekian, nak kampung A, wali A nama dia adalah wali-wali. Kita bagi nama, kita bagi tugas dengan dia. Wali A, contoh pajarah ini ada satu wali kan, kita sebut nama lah. Ini nama wali dia, wali A. Kita kata wali A. Wali A ni, kalau motor habis minyak pun, dia taruh air, berjalan. Dah. Ini pasal apa? Pasal wali ini, dia jaga pajaras. Di Kelantan pun ada juga. Di kampung saya, Pasir Mat, ada satu wali. Sama kisah dia. Wali A satu hari tu, wali A ni pergi kedai, orang minum air lebih-lebih tu, dia gelak dengan dia ni, tapi tiba-tiba sakit perut. Tengok wali tadi. Sama cerita dia. Pasal dia jaga kawasan tersebut. Sama cerita wali ni. Wali di Selangor ke, Kelantan ke, Johor ke, kisah sama kisah. Minyak habis motor, bubuh air, motor boleh berjalan. Jumpa air, boleh berenang. Orang masuk rumah dia, jumpa laut, jumpa sungai. Semua cerita sama cerita ni. Dia pegang cerita-cerita. Inilah cerita kehebatan wali masa dia hidup. Maka masa dia mati pun seru dengan dia, dapat perkara-perkara ini. Ini di antara kesamaran, kekeliruan. Sedangkan wali tak tahu. Siapa wali pun tahu. Wali pun tak tahu dia wali. Wali pun tahu dia ada keramat. Tetapi kadang-kadang berlaku. Betul berlaku. Pasal Allah redha dengan amalan-amalan dia. Tapi bukan hak dia. Kadang-kadang bila orang ketawakan dia, kadang-kadang berlaku. Ketawa, tiba-tiba sakit perut orang ketawa tadi. Tapi sekali tu je. Esok ketawa tak jadi dah. Pasal tadi Allah yang bagi. Allah bagi dengan pasal apa? Pasal dia mempermainkan kekasih Allah, yakni wali. Allah redha dengan amalan nanti. Orang menghina dia, berlaku. Tapi berlaku ketika itu je. Bukan hak mutlak wali. Tapi masyarakat kita, kesamaran, anggap sesuatu yang luar biasa, sesuatu keramat, hak mutlak wali. Maka setiap hak mutlak dia, apa-apa masalah, jumpa wali, wali boleh selesaikan. Apa-apa penyakit, boleh selesaikan. Apa-apa hajat, boleh. Pasal apa? Pasal kita samar, kita anggap kuasa tersebut, anugerah tersebut, hak mutlak wali. Jadi wali mati pun, kuasa, hak mutlak ruh wali tadi. Maka mereka buat perkara-perkara kesyirikan. Kita bagi dia kuasa, gelar dia, lantik dia jadi wali. Kita bagi tugas dengan dia pula. Dia boleh selesaikan di kawasan tentu, urusan tentu, kuasa tentu. Kita reka. Kita bagi kuasa, kita reka kerja dia. Itulah kesamaran. Kenapa? Kenapa berlaku macam ni? Kenapa? Bisikkan syaitan tadi. Datang ke Syekh, kalau kamu ada masalah, seru dia lah. Mesti dapat punya. Bisikkan. Hari-hari dia bisik tu, kita pun yakin dengan dia. Nak berlaku betul. Menjadi apa yang kita minta tadi. Ada masalah, seru wali, roh wali, selesai. Apa hajat, seru dia, dikabul sempurna hajat. Maka siapa tak percaya? Rupa-rupanya kebenaran yang berlaku, hajat yang disempurnakan, masalah yang diselesaikan ialah izin Allah untuk apa? Untuk tengok sejauh mana keimanan kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sejauh mana kita berpegang kepada hanya-Mu Allah aku beribadat, ada hajat aku minta dengan kamu, ada masalah minta kamu wahai Allah. Tiba-tiba kebenaran menjadi kita percaya dengan perkara-perkara tadi. Maka Allah buat macam itu untuk apa? Untuk menghumbankan orang tadi ke neraka jahanam bersama-sama dengan orang golongan yang bisik tadi, yang ni syaitan jin yang membisik dengan dia tadi untuk menghumbankan dia ke dalam neraka jahanam. Maka ketahuilah yang Allah iktiraf seorang wali itu di sisinya tanpa diketahui oleh manusia. Tengok pengarang kata, ketahuilah yang Allah iktiraf seseorang wali itu di sisinya. Kenapa Allah iktiraf?
Kenapa Allah iktiraf seorang wali? Pasal dia rapat dengan Allah. Dia ada latihan rohani, dia ahli sunnah. Dia apa yang Nabi buat dia ikut saja. Apa yang Nabi larang dia tinggal terus. Lepas tu dia mujahadah, dia betul-betul mengurangkan nafsu dia demi untuk meningkatkan wahyu dia. Maka Allah redha amalan dia, amalan wali tadi. Kenapa Allah redha amalan wali tadi? Pasal dia betul-betul mengikut apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi suruh dia buat, apa yang Nabi larang dia tinggalkan. Sebagaimana para sahabat, itulah wali. Maka Allah redha amalan dia tadi tanpa diketahui oleh manusia lain. Manusia lain tak tahu, cuma manusia reka saja. Kerana sangkaan tentang wali yang salahkan telah menyebabkan keliru habis masyarakat kita. Inilah punca-punca berlaku kesyirikan dalam masyarakat. Tetapi masyarakat menganggap ini tak syirik. Pasal apa? Ini atas dasar ikhtiar. Kita tak menyembah Allah yang kedua. Pasal Allah yang kedua mereka mengatakan berhala. Selagi kita tak menyembah berhala, kita tak syirik. Syirik-syirik ini ialah orang yang menyembah berhala. Dia tak sembah Allah. Dia fikir macam tu. Pasal apa? Pasal dia tak mengajar ahwal Arab jahiliah. Kita dah belajar ahwal Arab jahiliah malam ini. Kita dah tahu dah titik perbezaan dia. Orang Arab jahiliah percaya dengan Allah, mereka sembah Allah, tetapi bersama-sama dengan Allah mereka minta tolong juga dengan orang yang rapat dengan Allah ini. Kononnya Allah izinkan, Allah yang bagi anugerah khas kepada orang yang rapat dengan dia untuk diselesaikan hajat, untuk disempurnakan hajat, diselesaikan masalah tadi. Allah izinkan. Itulah Arab jahiliah. Pasal Arab jahiliah faham makna ilah. Orang Melayu tak faham makna ilah. Orang Melayu ingat ilah-ilah ini berhala. Tapi ilah sebenarnya ialah pautan hati itu dipanggil ilah. Maka sampaikan ada orang yang tak sembahyang pun mereka kata orang itu wali. Itulah semua kerana kejahilan yang merebak dalam masyarakat kita. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala alam. Maka jelas maka minggu depan insya-Allah kita tengok tentang perbahasan tentang ilah. Insya-Allah baru kita tengok tadi kita belajar tentang kesamaran-kesamaran kenapa kita syirik. Jadi dua kali lagi insya-Allah kita cuba habiskan perbahasan tentang ilah dengan detail. Kenapa kesamaran-kesamaran ilah itu, kenapa kita perlu kenal ilah, apa agama-agama lain tentang ilah, apa dia subhat-subhat keliru tentang ilah ini, apa dia perbahasan dari segi ilmu dan kudrat, apa dia perbahasan syirik dari segi tasarruf, syirik dari segi merosakkan akidah. Detail kita belajar perbahasan mengenai ilah yang masyarakat Melayu tak faham. Masyarakat Melayu ingat ilah ini berhala, tapi sebenarnya ilah segala pautan hati kita yang boleh menyelesaikan masalah kita, yang boleh menyempurnakan hajat kita atas perkara-perkara ma fauqa asbab, bukan ma tahtal asbab. InsyaAllah kita akan belajar nanti bila kita belajar masalah ilah, kita akan belajar berkenaan dengan perkara yang paling penting, iaitu perkara-perkara luar asbab, perkara-perkara dalam asbab yang kita keliru, ma fauqa asbab, ma tahta asbab, ataupun istilah lagi takwini dengan tasyri'i. Dua perkara ini akan berkait rapat insya-Allah. Semoga Allah permudahkan kita untuk sempat sebelum Ramadan kita cuba habiskan kitab Hujjatullah Al-Balighah ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.